Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizatul Asrin binti Rusni, nombor matrik I1810254 daripada kumpulan grup 9 pemikiran kritis dan kreatif. Dalam tajuk kami ni adalah tajuk yang nombor 9, yang mana adalah mengenai tajuk isu pemakaian hijab dalam kalangan wanita di Malaysia, faktor kelangsungan dalam pemakaian dari sudut pemikiran. Okey, dalam bahagian saya akan menerangkan 3 perkara, iaitu pengenalan mengenai tajuk isu pemakaian hijab ni, dan menerangkan definisi hijab secara umum dan juga definisi hijab menurut Al-Quran yang diambil daripada surah Al-A'raf ayat 26. Okey. Untuk pengenalan, isu pemakaian hijab ni adalah lebih kepada fashion, merupakan satu seni yang berkaitan dengan pakaian ataupun tudung fashion, akan merubah mengikut arus dan adat sesuatu kawasan dan juga masa. Menurut Islam, fashion ni termasuklah berkaitan tabaruj kerana ia bertujuan untuk kecantikan. Islam tidak melarang umatnya mengenakan tudung yang pelbagai bentuk atau fashion untuk kelihatan cantik. Jadi sememangnya dalam Islam ni dia mementingkan kecantikan, yang mana tidak menghalang seseorang wanita ataupun perempuan untuk kelihatan cantik dari segi berfashion. Tapi ada kalanya fashion ni disalahgunakan dan disalahtanggapkan sehingga membangkitkan isu-isu berkaitan yang tidak diterima oleh negara-negara lain ataupun masyarakat di sekeliling. Okey, dengan perkembangan harus kemodengan fashion, remaja juga tidak terkecuali dalam mengikut trend pemakaian bertudung yang pelbagai bentuk atau cara pemakaian kini. Ini adalah disebabkan gaya komersial yang diperagakan oleh personaliti di televisyen macam seperti Wardina, Wahida ataupun artis-artis yang menjadi kesan kepada para remaja untuk mengikutinya, dan kebanyakan remaja menjadikan artis ataupun model sebagai idola mereka. Jadi, Islam telah menerangkan mengenai hukum serta hikmah pemakaian yang berlandaskan kepada syariat kerana ia pun menjaga kehormatan insan yang digelar sebagai wanita. Okey, bertudung atau hijab adalah bukan sekadar mengikut fashion semata-mata atau menutupi kepala saja, tetapi konsep pemakaian bertudung ni yang sebenarnya adalah menutupi seluruh anggota badan perempuan dan dari hujung rambut hingga ke paras dada mereka. Tapi mengenai isu pemakaian hijab ni pada era abad ke-21 ini melihatkan bahawa yang hijab ni telah menjadi satu isu hangat, diperkatakan di peringkat antarabangsa dari barat ke timur dan dari Asia Tengah ke Asia Tenggara, khususnya para pengkaji dan pengkritik barat yang melihat isu ini daripada sudut kacamata mereka yang berkemungkinan bias, tidak adil dan prejudis terhadap wanita Islam yang memakai hijab. Perlu diketahui hari ini ulama dunia Islam juga mengkritik dan berhujah berkenaan dengan wajib atau tidak wajib berhijab atau memakai niqab bagi wanita Islam. Malah ia telah bertukar menjadi pendapatan antara ulama Islam. Sudah tentu kewajipan berhijab telah datang dari ayat-ayat Al-Quran adalah jelas. Malahnya terdapat juga dalam kalangan pendidik wanita yang mengaku sebagai agama Islam secara terbuka mengatakan bahawa kewajipan hijab itu adalah perkara yang diada-adakan. Jadi macam di sini kita boleh nampak yang isu-isu ni ada salah tanggapan daripada orang-orang di sekeliling. Malangnya terdapat juga dalam kalangan yang mana lepas dah diorang mengatakan bahawa kewajipan hijab itu adalah perkara diadakan, hijab adalah penghalang kepada penggerakan sosial. Diorang menganggapkan yang memakai hijab ni menjadi halangan untuk mereka bergerak secara sosial dan masyarakat diskriminasi, tekanan menyebabkan
kemunduran kehidupan seseorang wanita yang berhijab ni. Dia mengatakan ada setengah mengatakan yang hijab ni adalah perkara yang boleh menghalang mereka daripada melakukan sesuatu perkara. Mendalami dan memahami dan menyadari konsep hijab dalam segala masalah yang berkaitan dengannya adalah asas pengetahuan kepada melaksanakan perintah Allah SWT. Ini dalam melengkapi diri untuk menjadi seorang Muslim yang sejati. Justeru, pemahaman dan pengertian yang jelas sangat perlu dipertujuan untuk menghapuskan segala keraguan, salah faham, serong golongan tertentu yang cuba memaparkan unsur negatif tak ada tujuan tertentu berhubung dengan persoalan ini. Okey. Jadi, untuk membangkitkan kemusykilan hijab dan permasalahan yang berhubung dengan wanita dapat difahami dengan merujuk kembali fakta-fakta sejarah hijab yang wujud dalam bangsa-bangsa dan agama-agama terdahulu sebelum Islam, pandangan daripada ulama Islam terdahulu kini. Sumber utama ialah Al-Quran, seterusnya melalui tafsir, dan hadis juga adalah daripada sumber-sumber yang relevan. Okey, itu mengenai secara keseluruhan mengenai isu-isu yang dikaji mengenai isu pemakaian hijab ni. Okey, yang seterusnya saya menerangkan mengenai definisi hijab secara umum. Okey, definisi hijab ni menurut pandangan ulama, jilbab ataupun hijab ataupun tudung bererti selendang ataupun pakaian lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala, dadanya dan sebahagian belakang. Ada juga menurut pandangan lain pula mengatakan pakaian yang dalam ataupun selendang ataupun pakaian untuk menapisi segenap pakaian wanita, bahagian luar ataupun nubuti tubuh. Banyak yang berpendapat mengenai pendapatnya adalah sama saja. Jadi macam dia lebih mengatakan bahawa tudungnya adalah untuk menutupi bahagian luar dan menggagal yang tidak nampak di bahagian dalam. Itu untuk yang definisi mengenai tudung. Dan ada perkataan hijab berasal daripada Arab, iaitu pengertian asalnya ialah takbir atau sesuatu yang menjadi perantara antara dua benda. Dalam fiqh Islam, hijab adalah pengertian yang khusus adalah satu istilah yang bermaksud sesuatu yang menutup aurat wanita dari pandangan lelaki. Itu lebih kepada dalam definisi menurut Islam. Jadi untuk yang ketiga yang terakhir yang saya terangkan ialah definisi menurut Al-Quran. Definisi menurut Al-Quran ni adalah diambil dari dalil pertama seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-An'af. Maksudnya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk melindungi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Oleh yang demikian adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. So ini adalah penurungan ayat adalah sebahagian perintah Allah SWT supaya wanita wajib menutup aurat mereka termasuklah rambut. Oleh yang demikian wanita wajib bertudung. Ini kerana bertudung adalah salah satu daripada cara menutup aurat dan jauh daripada pandangan daripada lelaki. Okey. Itu adalah 3 perkara yang saya terangkan untuk permulaan isu mengenai pemakaian ini. Dan saya serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan lebih terperinci mengenai faktor-faktor kelangsungan pemikiran mengenai hijab tersebut. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Anistiana binti Sulaiman. Nombor metri I173024112. Sebelum saya pergi lebih lanjut dengan isu yang akan kita bincangkan pada hari ini, eloklah kiranya saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke pasar membeli keli, pergi dengan kawanku Arini. Salam sejahtera, ucapan diberi. Hai semua, sihat ke hari ini? Sihat. Baiklah, hari ini kita akan bincangkan berkaitan isu pemakaian hijab dalam kalangan wanita di Malaysia, iaitu faktor kelangsungan dalam pemakaian dari sudut pemikiran.
Okey. Hijab atau tudung adalah satu medium yang digunakan oleh wanita Muslim di Malaysia di kepala hingga menutupi paras dada. Pada zaman Kesultanan Kedah dan Melaka adalah dipercayai bahawa umat Islam ataupun rakyat umat Islam pada zaman itu telah memakai hijab dan menutup aurat dengan sempurna. Mereka tidak memakai kain batik seperti yang dipaparkan dalam filem-filem Melayu terdahulu. Hal ini kerana hijab telah datang awal lagi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Justeru hari ini masih ada lagi namun hari ini ada lagi segelintir wanita Muslim di Malaysia yang tidak mengambil perhatian ataupun mengambil berat tentang isu pemakaian hijab ini. Hal ini kerana kebanyakan wanita tidak mengetahui betapa keindahan syariat itu tidak boleh digambarkan ataupun direkod melalui video. Kebanyakan mereka menganggap isu pemakaian hijab ini adalah sangat remeh dan tidak penting. Akan tetapi, tidak terlambat untuk saya mengucapkan tahniah kepada mereka ataupun wanita Muslim yang sedang berusaha ataupun beristiqomah dalam pemakaian hijab ini. Baiklah, marilah kita sama-sama mengupas ataupun membincangkan serba sedikit berkaitan faktor pemakaian hijab dalam kalangan wanita di Malaysia. Faktor yang akan kita bincangkan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu faktor menarik dan yang kedua faktor menolak. Okey, kita akan mula dengan faktor menarik terlebih dahulu. Faktor menarik yang pertama adalah diri kita sendiri. Apabila kita berhasrat ataupun menginginkan untuk pakai hijab dengan sempurna, kita perlu menanam keinginan ataupun niat yang tinggi dan mengambil hal pemakaian hijab ini dengan serius supaya kita tidak terpesong dan akhir sekali kita tidak terjerumus untuk membuka kembali hijab kita. Okey. Yang kedua, kita perlu memilih fashion yang berlandaskan, maksudnya fashion pemakaian hijab yang berlandaskan syariat Islam supaya tidak menjadi perhatian para lelaki dan justeru sebaliknya menjadi dakwah kepada semua masyarakat, terutamanya pada masyarakat yang bukan Islam, untuk mengenali Islam dengan lebih mendalam. Yang kedua pula, faktor yang kedua, syariat agama. Melalui syariat agama adalah salah satu tanggungjawab. Pemakaian hijab ini merupakan salah satu tanggungjawab dan ia amat sinonim dengan pemakaian longgar. Sebagai contoh, jika kita mengenakan hijab yang labuh ataupun menutupi paras sehingga menutupi paras dada, kita hendaklah berpakaian ataupun menutup aurat dengan pakaian yang longgar dan tidak ketat supaya tidak menjolok mata. Seterusnya adalah pengaruh daripada ibu bapa dan keluarga. Ibu bapa perlu mengajar anak-anak untuk dan mendidik mereka untuk memakai hijab sejak dari awal lagi supaya ia tidak menjadi satu kejutan budaya apabila mereka telah dewasa. Ibu bapa juga perlu menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak jika mereka inginkan anak-anak yang soleh dan solehah. Sebagai contoh, seorang ibu hendaklah memakai tudung ataupun hijab supaya dapat memberikan motivasi kepada anak-anak dan menjadi contoh dan menjadi model kepada mereka untuk mereka mencontohi apabila mereka sudah akil baligh nanti. Okey, yang keempat, faktor seterusnya adalah
faktor kepada peniaga dan usahawan. Seperti mana yang kita tahu, hari ini usahawan ataupun pereka fashion telah mengembangkan fashion hijab ini ke arah yang lebih baik, iaitu lebih positif. Sebagai contoh, telah berkembang label-label baru seperti hijabster dan hijabista untuk memperkenalkan hijab yang mengikut peredaran zaman tetapi berlandaskan syariat Islam. Sebagai contoh, mereka telah mencipta beberapa jenis tudung yang boleh memudahkan wanita untuk mengenakannya, iaitu sebagai contoh tudung yang ironless, iaitu mereka tidak perlu mengumpul tenaga untuk mensetrika tudung tersebut dengan lama. Yang kedua adalah tudung anti air. Seperti mana yang kita tahu, tudung anti air maksudnya kalis air. Ia boleh digunakan dalam keadaan waktu kita hujan ataupun tiba-tiba basah ke. Okey, yang terakhir adalah tudung instant. Tudung instant ini amat memudahkan mereka untuk ataupun muslimah untuk pakai dan sangat selesa untuk digunakan ketika bekerja dan melakukan aktiviti keseharian. Okey. Seterusnya, kita akan mengupas serba sedikit berkaitan dengan faktor menolak. Okey, yang pertama faktor menolak adalah kebanyakan wanita meletakkan satu persepsi yang negatif bahawa wanita yang bertudung lebih teruk daripada mereka yang tidak bertudung. Kelakuan ini ataupun pemikiran ini sangat tidak baik dan tidak patut dilakukan kerana seperti memperlekehkan insan yang ingin berhijrah ke arah lebih baik. Okey, faktor yang kedua adalah wanita kebanyakannya memberi alasan mereka tidak mahu hipokrit. Maksudnya mereka tidak mahu bermuka dua. Akan tetapi syariat pemakaian hijab ini telah wujud ataupun telah diperintahkan sejak 1400 tahun dahulu lagi dalam Al-Quran. Dan terakhir, faktor yang menolak bagi wanita di Malaysia adalah kebanyakan mereka menyatakan bahawa belum sampai seru untuk memakai hijab ini. Bagi pendapat saya, alasan ini memang tidak sangat relevan lagi untuk digunakan kerana telah wujud pelbagai teknologi yang canggih dan permodenan era yang sangat canggih pada hari ini. Itu memang tidak relevan untuk dijadikan alasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Latifah binti Basharuddin. Saya akan membentangkan kesan berhijab terhadap kesihatan fizikal. Okay, apa yang kita boleh lihat dari aspek fizikal, wanita mempunyai kecantikan termasuklah bentuk badan, paras rupa. Cara pemakaian seseorang wanita itu juga boleh mengukur kecantikan seorang tersebut. Okay, selain itu, Islam mewajibkan wanita menyembunyikan kecantikannya demi memelihara kesuciannya dan menundukkan pandangan lelaki daripada melihatnya. Okay, dari sini kita boleh lihat banyak kesan apabila seseorang itu berhijab. Okay, yang pertama, kita boleh lihat seorang itu dia lebih cerdik, selesa dan sihat, di mana dia akan lebih selesa pada cuaca panas supaya dapat dilindungi melalui pemakaian tudung.
Okey, selain itu juga dia dapat mendorong kelancaran perjalanan darah di otak. Otak akan dapat berfikir dengan cepat dan baik. Okey, selain itu juga seorang yang berhijab ni ataupun menutupi kepalanya dengan memakai tudung, ia juga dapat mengelakkan daripada serangga untuk merosakkan rambut dan kepala. Okey, seterusnya kita dapat mengelakkan perkembangan tingkah laku yang sihat. Menggalakkan perkembangan tingkah laku yang sihat. Okey, di sini kita boleh mengukuhkan keyakinan diri seorang wanita itu, membentuk suatu identiti yang mempunyai nilai. Oleh itu Allah SWT telah menjelaskan bahawa sebaik-baik pakaian bagi wanita adalah pakaian takwa. Okey, seterusnya mengawal keseimbangan kepanasan badan melalui kepala. Di mana kepanasan badan boleh hilang melalui kepala. Jadi seseorang individu yang menutupi kepala mereka pada bulan sejuk ataupun pada musim sejuk dapat melindungi kepalanya 50% lebih daripada mereka yang tidak memakainya. Selain itu juga kita boleh membantu dalam keseimbangan badan. Menurut buku Perubatan Masyarakat Cina, dia menyatakan bahawa pemakaian penutup kepala boleh mengelakkan perubahan suhu pada badan berlaku secara tiba-tiba, bergoyang, lemah dan pergerakan lain yang boleh mengganggu keseimbangan badan. Ia boleh menyebabkan kesihatan yang tidak baik. Ia juga boleh mengelakkan daripada sesama bersin yang berlaku akibat sejuk. Okey, dan yang terakhir adalah mengawal fungsi otak dengan baik. Menurut V.G. Roshin, terkenal sebagai seorang pakar bahagian otak yang telah menemui bahagian brain phosphorus, iaitu elemen kimia dalam otak cair pada suhu 108 darjah. Suhu ini mungkin mudah dicapai apabila seorang itu duduk di bawah matahari yang panas dalam jangka masa yang panjang lah, yang agak lama, dengan tanpa menutupi kepala. Okey, jadi apabila keadaan ini berlaku, otak akan mengalami kerosakan di mana seseorang itu akan mudah lupa, hilang memori, hilang ingatan lah, dan ada sesetengah akan berlakunya kehilangan sebahagian fungsi otak. Okay. Walau bagaimanapun, kerosakan bahagian otak masih boleh ditentukan mengikut tahap, sama ada kerap terdedah dengan panas dan terlalu panas kepala. Selain itu juga, menurut Bernard Jensen, dia menyatakan bahawa otak ni kehilangan mineral fosforus disebabkan oleh kepanasan. Okay, itu saja bahagian saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesimpulan, menurut konsep pemakaian hijab yang sebenar adalah berlandaskan syarat, iaitu menutupi kepala dari hujung rambut hingga ke paras dada tanpa mendedahkan perhiasan kaum wanita kepada tadapan umum, iaitu golongan lelaki ajnabi. Tujuan penutupan hijab ini, penutupan aurat ini adalah untuk memelihara maruah kaum wanita dari diceroboh oleh mereka yang tidak bertanggungjawab, dan ia juga dapat membezakan antara Muslim dengan wanita bukan Muslim. Islam juga menuntut umatnya untuk bersifat sederhana dalam aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Ini kerana Islam melarang umatnya keterlaluan atau berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara, sama ada dari sudut pemakaian atau berbelanja. Cara pemakaian hijab remaja pada masa kini masih banyak mengikuti kepada gaya fashion terkini. Busana-busana Islam memainkan peranan yang amat besar di dalam mengeluarkan pelbagai fashion hijab. Antara fashion yang paling digemari remaja dalam bertudung atau berhijab adalah mengikuti gaya artis tempatan atau model-model muslimah.
Namun begitu, masih terdapat di antara mereka yang menyalahgunakan konsep pemakaian hijab yang sebenar. Okey, konsep pemakaian hijab masa kini tidak banyak bezanya. Sebahagian besar daripada mereka bertudung, tetapi masih tidak sempurna dan mendedahkan aurat mereka pada pandangan Islam. Walau bagaimanapun tidak bermakna akhlak buruk tidak boleh memakai hijab. Aurat wajib ditutupi, tetapi di dalam masa yang sama perbaikilah kesilapan diri dari semasa ke semasa. Okey, terima kasih.